Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi di sini saya buatkan manual penggunaan untuk dashboard analisis kehadiran PDPR 2021 bagi Sekolah Kebangsaan Ladang Mutiara. Asalnya ni data ni saya buat sendiri untuk kegunaan saya sendiri. Tapi bila dah halang buat tu, tak apalah, saya buat untuk semua sekali. Mana tahu jika berguna boleh digunakan, kan? Okey. Jadi dekat sini kita lihat dekat sini. Okey, ini adalah paparan laman utama. Okey. Data ni dia akan dikemas kini setiap 15 minit mengikut rekod kehadiran murid. Jadi selagi ada murid yang mengisi rekod kehadiran ni, data ni dia akan sentiasa berubah dan setiap 15 minit dia akan automatic refresh kepada data yang baru. Okey, asalnya kutipan data ni bermula 16 Jun. Tapi ada yang PM pada saya, dia nak masukkan daripada 13. Okey, tak apa, silakanlah. Okey. Jadi kita tengok dekat sini ada 5 menu. Ada laman utama, kehadiran harian murid. Okey. Kemudian kita ada analisis kehadiran murid. Okey, kemudian kita ada analisis kehadiran bulanan. Dan satu lagi kita ada isi kehadiran murid. Inilah borang ni, Google Form ni. Okey, jadi setiap menu ni saya akan terangkan kemudian. Untuk sekarang ni saya terangkan menu laman utama. Okey, bila kita berada di laman utama, butang menu ni akan jadi transparent. Dia akan mengikut warna latar ni lah, iaitu warna ungu. Okey, kita lihat maklumat ataupun data yang dipaparkan di atas ini. Okey, di sini ada jumlah keseluruhan. Maksud dia murid di sekolah kita ada 105 orang, termasuk prasekolah dan pendidikan khas. Jumlah guru kita ada 19 orang. Okey, penglibatan keseluruhan. Data ini adalah mengikut tarikh dekat sini. Default tarikh yang saya buat adalah selama 30 hari ataupun 1 bulan, daripada 1 Jun hingga 30 Jun. Jadi data dia akan dipaparkan di sini. Okey, sama juga dengan ni. Jumlah ini adalah selama 30 hari. Okey. Jadi dekat sini walaupun tarikh ni saya setkan 30 hari, tapi bilangan PDPR yang diambil cuma 10 hari, daripada 13 sehingga 24 hari bulan ni. Bilangan hari dia baru ada 10 hari. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hari. Kenapa daripada 18 dan 19 ni tidak dikira? Sebab ini adalah hari Jumaat dan Sabtu. Tapi andai kata 18 hari bulan ni graf dia menaik, maksudnya ada seorang murid mengisi kehadiran, dia ada salah isi lah tu. Jadi harinya akan berubah jadi 11. Jadi saya kena betulkan di mana silapnya. Okey. Okey, kemudian kita lihat kumulatif kehadiran murid. Kumulatif kehadiran murid ni 1000 sesi PDPR adalah 1179. Ini adalah jumlah keseluruhan murid yang menyertai PDPR. Sama ada murid itu baru serta sekali, baru ikut 2 kali, atau baru 20 kali ikut, ataupun 30 kali ikut. Jumlah dia tu akan didarab dengan jumlah ini, dan maka dapatlah jumlah ini. Ini bukan bilangan PDPR setiap mata pelajaran ya. Ini jumlah bilangan sesi PDPR mengikut bilangan murid. Dia akan darab jumlah kekerapan murid, darab jumlah murid yang menyertai 92, maka dapatlah yang ini. Tapi nilai mengikut kelas ni, prasekolah 4 pintar, 1 pintar, 5 pintar ni adalah nilai unik. Maksud dia dalam masa 10 hari ataupun dalam masa 30 hari, inilah nilai murid yang menyertai ataupun yang membuat
pelaporan kehadiran ni. Bila dia buat pelaporan kehadiran, dia menyertai PDPR lah. Tapi ada juga murid yang menyertai PDPR tapi tak membuat pelaporan kehadiran. Okey. Jadi dalam masa 10 hari ni macam 4 pintar. 4 pintar sepatutnya dalam kelas dia ada 17 orang, tapi yang menyertai cuma ada 14 orang. Ada missing 3 orang. Maksudnya murid ni tak pernah masuk langsung kelas PDPR walaupun sekali. Maksud dia kalau kehadiran dia tu daripada dalam 10 hari ni kosong. Dia tak ada satu, kosong. Jadi inilah nilai dia. Prasekolah ni ada 21 orang, tapi dalam masa 10 hari ni hanya 18 orang. Balance dia tu bakinya dia tak pernah masuk lah tu. Okay, sama juga dengan kelas-kelas lain. Okey. Dan nilai ini, nilai kumulatif ni dan nilai penglibatan keseluruhan ni dia akan berubah mengikut pilihan kriteria. Di sini bawah ni ada 3 pilihan kriteria. Jadi kita boleh pilih mengikut tarikh sahaja, ataupun kita boleh pilih mengikut tarikh dan kelas sahaja, ataupun kita boleh pilih mengikut tarikh, kelas dan nama guru. Jadi kita tak boleh pilih satu, kita kena pilih secara berpasangan. Pilih tarikh sahaja pun boleh, tapi kalau nak nama kelas, kena pilih nama kelas dan tarikh. Tapi kalau nak nama guru sekali, pilih nama guru, kelas dan tarikh. Nanti dia akan keluarlah data dia. Nanti cikgu boleh cubalah tengok macam mana kan. Okey, graf di sini. Graf turun naik ni adalah menunjukkan bilangan murid yang menyertai PDPR setiap hari. Okey, contoh macam 24 hari bulan. Secara keseluruhan, nilai unik dia hanya 62 orang murid sahaja daripada 105 orang murid yang menyertai PDPR pada tarikh 24 hari bulan ni. Tapi biasanya bila sampai ke malam, tengah malam ataupun besok, nilai dia ni sentiasa akan berubah. Jadi untuk pelaporan ni, kalau murid tu isi hari ni untuk tarikh semalam, dia akan masuk pada tarikh semalam lah data dia. Kalau dia isi katakan minggu depan dia baru nak isi, tapi dia masuk tarikh hari ni, jadi data dia tu akan masuk tarikh hari ni lah. Dia tak akan masuk tarikh timestamp ikut tarikh di sini, dia tak akan masuk. Sebab tu saya kata murid kena isi mengikut tarikh. Jadi tarikh ke belakang tak apa, jangan tarikh ke depan. Okey, maksud dia jangan isi tarikh yang belum tiba. Isi ikut tarikh yang sudah lepas, tak apa, dia akan masuk pada data-data yang di belakang ni. Okey, kita lihat dekat sini paparan table ni, jadual ni. Okey, cikgu boleh scroll down ke bawah. Okey, scroll down ke bawah. Okey, sampai dekat sini ada nilai bilangan 85. 85 ni adalah bilangan sesi PDPR mengikut kelas, mengikut mata pelajaran dan mengikut mengikut tarikh lah. Okey, dalam masa 10 hari tu. Jadi ada 85 sesi PDPR dalam masa 10 hari. Cuma di sini jangan tengok bilangan murid tidak hadir ni dia ada jadi negatif-negatif. Ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Sebab bilangan murid hadir ni dia tidak unik. Dia mengikut bilangan pelaporan kehadiran setiap orang murid. Kalau setiap orang murid tu dia 3 kali isi pelaporan kehadiran, dalam kelas tu ada 5 orang. 5 orang mengisi 3 kali pelaporan kehadiran. Jadi 5 darab 15, 5 darab 5 jadi berapa? 5 darab 3 jadi berapa? Jadi 15 lah. Jadi macam prasekolah ni mungkin ada murid yang dah isi lebih daripada sekali pelaporan kehadiran. Jadi nilai dia 25 lebih daripada jumlah kelas dia. Jadi yang tidak hadir ni negatif. Jadi nilai ni tidak tepat sebab dia tidak unik. Yang ini adalah bukan data yang kita nak tengok sebenarnya. Data yang kita nak tengok adalah kena pilih kriteria dahulu. Katakan saya ambil tarikh today. Start date ni today 24, end date ni
today juga 24. Katakan kita apply. Okey. Tunggu sekejap. Okey, yang ini adalah data kehadiran bagi tarikh hari ini 24. Ini baru betul. Ini baru betul. Dia tak kira selama 10 hari, dia kira 1 hari sahaja. Okey, 1 hari iaitu 24 hari bulan. Ini data dia. Macam prasekolah hari ni, daripada 21, 12 orang murid saja yang hadir ataupun 12 orang murid saja yang mengisi borang pelaporan ni. Okey. Jadi kalau kita tengok data dekat atas sini pun dia akan berubah. Jumlah keseluruhan ni dia tidak berubah. Tetap. Yang berubah penglibatan keseluruhan, yang berubah kumulatif kehadiran. Ini dia berubah mengikut tarikh dekat sini. Okey. Ataupun kita boleh pilih mengikut kriteria. Okey, dah pilih tarikh, kita pilih ikut kriteria kelas. Katakan saya nak ambil 4 pintar. Saya nak tengok kelas saya tadi berapa orang hadir. Okey. Kalau lihat dekat sini, data dekat sini dia ada no data, no data, no data ni. Yang ada data adalah 4 pintar. Kenapa? Sebab saya pilih kelas 4 pintar. Jadi dia akan papar kelas untuk 4 pintar sahaja. Jadi penglibatan keseluruhan dekat sini pun hanya untuk 4 pintar. Jumlah murid yang terlibat 12, jumlah gurunya 4, jumlah harinya 1, iaitu 24. Okey, jadi kita boleh tengok sini apa subjek yang murid tu belajar pada hari ini, berapa orang murid tu yang hadir. Macam moral dengan agama Islam ni, muridnya dia dah bahagi kepada murid moral dan murid agama Islam. Jadi dia tak boleh perkan dengan 17. Dia tak boleh perkan dengan 17. Okey, kecuali kalau kelas sains ni memang solid 17 orang mengikuti sains. Jadi 7 per 17. 7 orang hadir, 10 orang tak hadir. Sama juga macam bahasa Melayu, solid 17 orang mengikuti bahasa Melayu. Jadi 7 orang hadir, 10 orang tak hadir. Okey, ataupun kita boleh pilih mengikut nama guru. Nama guru yang keluar di sini adalah nama guru yang mengajar di kelas 4 pintar pada hari ini sahaja. Sama tak nama dia? Sama kan? Okey, katakan saya pilih nama saya lah. Jadi dia keluar data untuk saya sahaja. Okey, apa gunanya data ni? Okey, gunanya adalah bila kita tengok kelas kita, okey, tengok murid hadir. Bila kita cek WhatsApp, rasa-rasanya tadi macam ada 10 orang dah hantar kerja, tugasan yang kita bagi. Sepatutnya 10 orang lah hadir. Tapi dekat sini 7 orang je yang membuat pelaporan kehadiran. Maksud dia ada missing 3 orang. 3 orang murid ni dia tidak membuat pelaporan kehadiran. Jadi kalau rasa tidak terbeban, kita boleh isi kehadiran murid ni bagi pihak. Data maklumat kehadiran dah ada dalam WhatsApp kita mengikut apa nama tugasan yang dihantar tu. Jadi kita isikan ikut nama dia. Isilah mengikut kriteria yang ada dalam borang ni. Nanti data dekat sini dia akan berubah. Dia akan jadi 10 lah kalau 10 yang hadir, kan? Jangan isi yang senyap sunyi pula, jangan diisi. Okey, kemudian apa lagi? Okey, itu gunanya saya letakkan borang isi kehadiran tadi untuk memudahkan cikgu isi kehadiran murid bagi pihak. Jadi ingat rekod kehadiran murid ni kita nak isi tarikh sebelum boleh, tapi jangan isi tarikh PDPR yang belum mula. Maksudnya kalau hari ni 24 hari bulan, cikgu nak isi tarikh ke belakang pun boleh. Nak isi tarikh 23, 22, 21, 20 ataupun tarikh minggu lepas, 13 hari bulan, 14 hari bulan, 15 hari bulan, 16 hari bulan, 17 hari bulan, boleh. Asalkan jangan isi tarikh yang belum tiba. Kalau cikgu isi tarikh yang belum tiba, nanti dia akan ada error dekat sini. Jadi saya tahulah, kalau cikgu tengok pun nanti cikgu akan tahu sendiri kenapa 25 ni ada nilai, sedangkan tarikh 25 belum tiba lagi, kan? Okey. Jadi ini untuk pengenalan muka hadapan yang ini. Okey, nanti saya akan buatkan video untuk analisis kehadiran harian murid, analisis kehadiran murid dan seterusnya lah. Okey. Jadi nanti bolehlah tengok-tengok dulu menu ni kalau berguna.
Okey. Okey, itu saja. Terima kasih.